Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi live pada malam ini. Okey, sebab tetamu kita yang awesome pada malam ini, saya yakin ramai juga yang share pada malam, topik kita pada malam ini, dan ramai yang berminat tentang topik malam ini, iaitu tentang special sikit. Alright, special sikit topik kita malam ni. Dan tetamu awesome kita ini, insyaAllah saya akan perkenalkan sebentar saja lagi. Tapi apapun, sebelum kita bersama dengan tetamu awesome kita malam ini, saya nak berikan sedikit masa kepada anda semua untuk login bersama ataupun check in bersama. Jadi siapa yang dah check in malam ni boleh type sikit awesome. Okay, awesome. Jadi saya nampak sikit lah anda ready untuk bersama dengan tetamu kita pada malam ini, insyaAllah. Okay, alright, so anda boleh juga type awesome kalau anda dengar suara saya dengan baik. Okay, suara saya okay. Alright, type sikit awesome bagi anda yang bersama pada malam ini. Okay, dan mudah-mudahan topik malam ini kita dapat belajar sesuatu yang terbaik, insyaAllah. Okay, sebelum saya teruskan dan menjemput tetamu kita, dan saya nampak tetamu pun dah ready. Okay, so insyaAllah dia akan bersama dengan kita sebentar lagi. Apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih bagi anda yang live pada malam ini. Dan saya kongsikan topik pada malam ini. Alright, tajuknya adalah kukuhkan tauhid dalam setiap panahanmu. Alright, so tajuk ni memang awesome lah, dan dia dipilih berdasarkan kepada research saya. So saya ada tengok-tengok dalam YouTube dan saya terjumpa video tetamu kita ini. Alright, dan beliau ada share tentang panahan, tentang aktiviti memanah dan mengukuhkan, dalam masa yang sama kita mengukuhkan tauhid dalam setiap panahan kita. Okay, bagi saya ini satu topik yang sangat menarik dan berhargalah. Okay, bagi saya ia adalah satu tazkirah yang perlu kita ambil sebagai Muslim, dan kita dengar lagi dengan lebih jelas daripada jemputan kita, tetamu kita pada malam ni. Okey, terima kasih pada Ahli Iman, awesome. Right, Tahniah Jaimulani, terima kasih. Ni bahasa tak nampak sangat. Muhammad tak apa clear, kecil sangat. Maaf, tak dapat baca. Okey, Ahli Iman, terima kasih join live. Okey, dan malam ini juga siapa yang live komen, saya nak bagi hadiah pada anda. Jadi siapa yang live pada malam ini dan komen, saya akan berikan anda hadiah e-book percuma kepada anda. Okay, jadi kalau anda masih lagi belum dapat e-book, jadi malam ni anda sangat bertuah. Yang penting anda komen dekat bahagian live Facebook kita, nanti saya akan PM anda seorang-seorang. Jadi saya ucapkan terima kasih pada anda yang live pada malam ini dan respon. Okey, dan saya akan berikan hadiah secara sebagai hadiah, orang kata apa, penghargaan kepada anda join live pada malam ini. So dapat e-book. Okey. Alright. Okey, dan insyaAllah saya tak nak ambil masa yang lama untuk introduction malam ini. Okey, saya nak jemput insyaAllah tetamu kita, dan kita akan beri peluang lah kepada beliau untuk sembang lebih panjang. Okey, saya rasa Ustaz dah ready. Cuma saya nak bagi 1 minit je, 10 saat saja. Bagi lagi peluang untuk anda berkongsi. Dan yang dah live, dah join live, jangan lupa like, komen dan share banyak-banyak. Okey, so share live kita pada malam ini. Alright, banyak-banyak dengan rakan taulan anda. Okey, supaya mereka dapat juga message ataupun mutiara ilmu pada malam ini. Okay, so share, komen dan bagi love. Banyak-banyak love sikit, banyak-banyak sikit.
Okey, 1 minit 10 saat daripada sekarang. Teruskan share dulu. Kita bagi ruang sikit pada yang lain untuk masuk ya. Okey, baik. Terima kasih pada Lokman Ali. Kini kita punya loyal follower di Awesome Archie. Terima kasih join ya malam ni. Okey, tanpa berlengah masa, saya menjemput tetamu kita. Beliau bernama Ustaz Wan Asrul daripada Prestige Archery Academy Melaka. Baik, saya jemput beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, terima kasih Ustaz bersama live pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Mudah-mudahan boleh manfaat. Okey, Ustaz boleh dengar suara saya clear ya? Jelas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan suara saya jelas tak di sana? Ni, saya dah kongsikan beberapa. Okey. Alright. Baik. Okey, siapa yang dengar suara Ustaz boleh type juga awesome sebagai tanda clear dan boleh dengar dengan baiklah. Okey Ustaz, sebelum kita sembang-sembang topik kita, saya nak maklumkan pada Ustaz lah tentang live kita malam ni. Surprisingly ya, sharing ataupun viralnya lain macam sikit. Okey, saya rasa peminat Ustaz ni ramai ni. Apatah lagi topik tentang tauhid ya, berkenaan dengan Al-Quran dan hadis, ramai yang berminat nak mendengar dan bersama dengan Ustaz pada malam ini. So saya ucapkan tahniahlah pada Ustaz dan juga terima kasih kerana sudi bersama. Saya pun menjemput Ustaz secara rendah dirinya. Saya nak juga belajar daripada Ustaz tentang apa topik yang pada malam ini, dan saya yakin yang lain juga turut nak bersama betul-betul belajar sesuatu. Okey, sebagai mukadimah Ustaz, boleh ya? InsyaAllah. Sebagai mukadimah Ustaz, boleh Ustaz kongsikan dahulu pengalaman Ustaz, pengalaman pertama sekali Ustaz dengan aktiviti memanah. Maksudnya daripada awal macam mana Ustaz boleh kenal memanah, macam mana Ustaz boleh jatuh cinta dengan memanah, dan apa busur pertama Ustaz? Boleh share sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada tuan panel kita yang sudi untuk mendengar bebelan saya pada malam ini, dan sekalian sahabat-sahabat yang bersama yang sudi untuk mendengar saya membebel. Saya ni kuat membebel sebenarnya. Mengajar tu tidak membebel tu. Teguran dan bebelan Ustaz yang bersifat kerohanian memang kena. Sebab kita orang memang dah asyik lama leka dah ni. Sila Ustaz. Okey, baik. Jadi pertama kali tentang memanah ni, saya tak kata lah saya mula memanah. Saya mula didedahkan tentang memanah ni masa tahun 1997. Jadi masa tu waktu kita bersekolah. Cuma waktu tu ada kekangan, halangan. Yang mungkin masa tu ialah jadual waktu dan kos. Jadi kita banyak terlepas. Jadi saya mula balik aktif dan serius untuk dalam hal memanah ni dalam tahun 2012. Jadi yang tu mula recurve tu pun recurve pinjam saja. Jadi selepas tu bila ada orang dah mula ada pasaran panah tradisional mula masuk, jadi kita
fokus pada, kita pergi pada tradisional lah. Okey, tentang panah tradisional ni nanti saya akan cerita kenapa sampai sekarang saya fokus kepada panahan tradisional berbanding panahan moden. Bukan tidak bagus, tetapi ada sebab, ada faktor yang mana mungkin sebelum ni ada orang kata kenapa tidak pindah ke moden, tak ke apa panggil recurve, tidak kepada compound. Kenapa saya stay, bukan stay lah, tapi kita hendak fokus kepada traditional ni tadi sebab sistem. Tapi nanti saya akan masuk kat sistem tu nanti. Cuma bow pertama saya yang saya guna adalah Groza Turkish 55 pound bow. Wow, Groza is that? Ya, Groza. Tu Turkish bow. Tempahan khas ke ataupun tempan khas daripada Groza lah. Groza bow. Awesome. Masih ada lagi bow tu? Masih ada. Sorry, sebelum Groza Mongolian bow 60 pound. 60 pound yang tu. Mongolian bow. Semua high poundage Ustaz. Patutlah sado. Hati-hati. Bukan sado. Sebab satu bila kita guna yang ringan ni, bukan kata ringan tu tak best, tapi bila kita guna mungkin muscle memory lah yang mengajar, yang letakkan benda tu lah sebenarnya. So poundage yang tertinggi yang ada sekarang 140 pound yang ada pada saya. 140 pound. Kalau bagi saya tu menggigil atau memang tak betul. InsyaAllah boleh insyaAllah. Okay. So maknanya Ustaz ada Mongol punya bow, and then Groza, and then yang 100 lebih tu bow apa Ustaz? Yang tu daripada sahabat kita Awang. Dia itu first and last dia buat untuk 140 pound. Memang lepas tu dia tak buat dah. Dia kata seksanya amat. Yelah nak hasilkan poundage yang tinggi memang banyak. Sebelum dia Groza lagi Biocomposite 85 pound. Jadi yang tu Groza Biocomposite. Jadi ramai orang tanyalah sebab apa saya guna poundage yang tinggi. Dalam kelas saya akan explain dan ramai orang faham lah. Ramai yang kat luar tu yang tidak faham sebab apa guna poundage yang tinggi, tak ada faedah, tak ada apa. Dia ada faedah, bukan cerita perang ni, bukan cerita hal perang. Ramai orang kata ni bow perang ni, nak perang dengan siapa? No, bukan cerita perang. Dia ada cerita dia. Sebab apa? Okey, itu. Dia orang kata apa, self preference lah. Maksudnya masing-masing ada minat. Ya, betul. Masing-masing ada kecenderungan. Masing-masing ada orang kata apa, perspektif. Jadi orang lain masing-masing lah kan. Jadi sebenarnya bagus juga sharing pada malam ni. Ustaz boleh share apa manfaat yang boleh kita dapat daripada high poundage ni. Okey, last Ustaz, busur Groza tu berapa ringgit masa beli tu? Biocomposite 85 pound tu 3,500. 3,500. Okey, baik. Harga 3,000 lebih ya guys. Okey, siapa yang dengar harga ni type sikit dekat bahagian komen. Awesome. Okey, berapa lama? Saya tahu Groza tu memang sebenarnya satu kena tempah khas. Kedua nak tunggu bukan hari order bulan depan dapat. Betul? Betul. Berapa lama kesabaran Ustaz menunggu busur? Memang kena bersabar sangat-sangat. Dia ambil masa 3 bulan lebih. Okey. 3 bulan lebih. 3 bulan tu saya rasa cepat juga tu. 3 bulan lebih. Lepas tu dapat makluman daripada yang menghantar ni, dia kata barang hilang di pertengahan jalan. Bow hilang. Bow hilang di pertengahan jalan. Kita dah Allah rasa jadi kena tunggu lagi 2 bulan. I see. Tunggu lagi 2 bulan lepas tu. 5 bulan. Baik, tapi saya dengar Ustaz kata 3 bulan. Maksudnya 3 bulan dah boleh siap. Bagi saya tu cepat tu paling cepat. Sebab jadi saya dengar ada yang ambil masa sampai setahun pun ada. Kalau Saluki mungkin lah lama lah. Kalau Groza ni dia dah siap, dia ada mass production dia lah. Mass production sekarang. Kalau Saluki tu memang lama. Saluki dia custom made. Yes. Okay, baik Ustaz. So maknanya Ustaz dah expose dengan memanah since daripada tahun 97 tadi.
Baik. Masa tu Ustaz seorang atlet ke apa? Ataupun kita di sekolah lah, benda tu di sekolah. Di sekolah, mesti riadah. Riadah lah, dia maksudnya sukan pilihan. Sukan pilihan. Okay. Jadi dan kita masa tu saya suka satu sukan yang bersifat melontar. Right. Bersifat melontar. Jadi bila tak dapat yang tu, kita pergi pindah pada softball, lepas tu cricket, badminton. Baik. Okey, maksudnya masa zaman sekolah dah expose dan mula serius pada tahun 2013 2012 macam itulah, lebih kurang macam tu. Sebenarnya masa kat sekolah tu adalah lebih pada recurve lah. Recurve. Dan 2012 2013 tu pada tradisional. Ya, betul. Okey. Dan order bow grozer tu lah. Mongolian. Bermula Mongolian, masa tu Mongolian bow. Baik. Okey Ustaz, so semua bosor tu masih lagi sihat? Mongolian bow sudah selamat dapat tuan baru. Dapat tuan baru. Yang bow yang ada kat saya sekarang ada 26 pasang bow, 26 bow. Wow. 26 bow. Jadi daripada grozer tu sampailah kita boleh ada yang macam-macam lah, Turkish bow sebagainya. Ustaz ada koleksi sini kira ada museum koleksi lah. Okey, baik, tanya Ustaz, memang awesome. Jadi nanti kalau ada kelapangan saya datang, saya nak InsyaAllah. Saya pun nak beli satu-satu tu berkira-kira juga. Allah. Right. Mudah-mudahan Allah. Kemudian saya juga dimaklumkan Ustaz wujudkan Prestige Academy ni di Melaka. So apa aktiviti yang Ustaz anjurkan? Apa yang Ustaz buat? Okey, Prestige Archery Academy ni kita mula tahun 2015 Prestige Archery Academy. Jadi sebelum tu kita dah mula dengan kelas. Sebelum adanya akademi ni. Dah kelas, maksudnya kelas yang berkaitan memanah, berkaitan dengan sistem manah, sains memanah, tauhid dan memanah kita dah mula dah. Jadi lepas tu untuk jadikan benda tu lebih kata ada suatu yang tersusun, kita buatlah akademi. Bertempat, dia ada office, ada tempat latihan sebagainya lah. Jadi ya aktiviti kita macam biasalah. Masa tu kita mulakan, saya buat sistem 7S. 7S ni maksudnya sunnah, sirah, saksiah sampai 7 jenis S ni, dan kita mula fokus pada kanak-kanak. Jadi Ustaz modulkan ni lah. Modul lah. Yes. Jadi dia berstruktur untuk mengajar dan orang pun mudah nak faham. Okey, baik-baik. Betul. Awesome, itu sangat terbaik Ustaz. So maknanya Ustaz dah mula mempromosikan aktiviti manah tu di Melaka Benar, betul. Sekitar 2013, 2014. Sebenarnya bukan di Melaka. Sebenarnya masa ni, masa yang saya mula tu, orang Melaka tak tahu, tak ambil tahu pun pasal manah. Betul. Tahun 2015, 2014 orang Melaka tak ambil tahu pasal manah. Bila saya berlatih manah ni, orang semua tengok dia apa ke benda dia ni buat ni. Dia tak pelik, dia macam satu benda yang macam nak try. Dia kita dengan quiver. Dengan quiver kita, dengan baju, dengan bengkung lagi pakai memanah. Jadi orang tengok, ini macam dah nak pergi perang pahlawan kan. Jadi masa tu pendedahan di Melaka saya rasa belum ada yang meluas. Sekarang dah dahsyat lah, meluas kat Melaka ni. Jadi bila kita mula tu, lama-lama ramai orang ikut. Dan kelas-kelas saya banyak di luar Melaka. Kita tak buat kelas dalam Melaka masa tu. I see. Baik. Okey, maknanya ramai yang datang daripada jauh nak berguru lah Allah, bergaru ada. Bergaru. Okey, macam saya tengok dekat komen ni, Tuan Saiful Nizam Hasim dia kata kedua-dua guru memanah saya yang awesome ni. Masya Allah. Tuan Saiful Nizam.
Ini Tuan Saiful ni daripada utara. Saya Utara, kenal ya. ni. Ustaz Saiful. Okay. Ustaz Saiful, yes. Ya. Beliau pernah datang juga ke kelas saya masa tu. PVC-nya, PVC. Okey Ustaz, kita pergi kepada topik kita insyaAllah sebagai kata apa, jus utama topik pada malam ini tentang tauhid. Jadi Ustaz boleh huraikan berdasarkan perspektif Islam dan juga perspektif kefahaman Ustaz, bagaimana aktiviti memanah ni boleh dijadikan kata apa, satu manfaat yang besar. Bak kata macam tadilah kita sebelum petang ni kita dah sembangkan tentang macam mana riadah tu boleh jadi satu ibadah. Jadi saya rasa itu powerful words dan kita bukan hanya sekadar memanah ini untuk menyihatkan tubuh badan, tapi dalam masa yang sama kita menyuburkan juga kerohanian kita. Especially bab tauhid tu penting lah. Jadi Ustaz, dipersilakan. InsyaAllah. Baik, pertama kalau kita tengok dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna quwwatal ramyu, ala inna quwwatal ramyu, ala inna quwwatal ramyu. Perkataan tu, kalimat ini diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, di atas mimbar. Yang ni key dia ni kena faham sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menyampaikan sesuatu, apabila hendak menyatakan sesuatu yang tegas, yang serius. Jadi memang Rasulullah SAW ni tidak menyampaikan sesuatu benda yang melawak lah, benda yang serius. Jadi yang benda ni terlalu serius. Jadi di atas mimbar dan dalam keadaan yang muka ni, dalam keadaan muka Rasulullah SAW ni terlalu serius. Jadi keras. Ala ni ketahuilah olehmu bahawa ala inna quwwatar ramyu. Quwwah. Inna ala tu ketahuilah, pasal ada inna, khabar inna. Inna ni satu benda memang kalau kita mengaji dalam bahasa, dalam lughatul arabiyah, inna ni khabar yang memang kena faham betul. Kena ambil serius benda ni. Innal, pasal ada al-quwwah, pasal ada alif lam. Alif lam ni alif lam ma'rifah. Maksudnya alif lam ma'rifah ni suatu kekuatan yang nyata, bukan kekuatan yang entah apa-apa. Kecuali Rasulullah SAW sebut inna quwwata. Jadi inna quwwata, nakirah, tak ada alif lam. Ni innal quwwata ramyu. Okey. Jadi daripada sini al-quwwah, kekuatan tu ada kekuatan khusus sebenarnya. Ada satu kekuasaan khusus, quwwatar ramyu, ar-ramyu, quwwatar ramyu pula. Ar-ramyu iaitu memanah. Kekuatan itu memanah bila sebut. Baik, ulang 3 kali. Jadi kat sini kita faham, memang waktu tu asbabul wurud hadis memang cerita tentang persediaan supaya menghadapi peperangan. Baik, kita sekarang bila kita mengambil kepada hikmah, intipati apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi kepada diri kita adalah merujuk kepada apa yang kita sedang hadapi sekarang. Jadi bukan perang. Sebenarnya perang yang nyata yang kita yang sedang kita hadap setiap hari ni, perang menghadapi nafsu. Perang yang memang kita setiap hari hadap. Tak payah cerita perang mengangkat busur, mengangkat pedang apa semua lagi. Jadi ini yang Rasulullah SAW tekan. Okey, baik. Bila kat sini kekuatan. Bila sebut kekuatan, kekuatan hendak tak hendak mesti perlu dimulai, mesti dimulai dan disertai. Dia kena faham kat situ. Kekuatan, nama kekuatan ni mesti dimulai dan disertai dengan ilmu. Ya. Ilmu. Apa-apa jenis kuat. Kalau kuat tanpa mula dengan ilmu, tanpa serta dengan ilmu, kuat yang sia-sia. Jadi ilmu. Jadi berbalik dekat situlah, ilmu tidak ada yang paling utama dalam dunia ini. Kalau kita tengok ilmu yang paling utama sekali, yang paling utama untuk orang Islam terutamanya, ilmu tauhid. Nak belajar Al-Quran, tauhid dulu. Nak belajar hadis, tauhid dulu. Nak belajar fiqh, tauhid dulu. Belajar tasawuf, tauhid dulu. Jadi
Dekat sinilah gambaran dia nak beritahu tauhid itu penting, bagaimana nak olah tauhid tu dalam kehidupan kita. Ramai orang dia belajar tauhid tapi dia tidak dapat olah dari kehidupan. Maka kita kat sini dalam konteks memanah. Okey. Konteks memanah. Bila konteks memanah, selalu dalam kelas saya selalu tanya pada sahabat-sahabat, memanah. Memanah itu ada busur, batang busur kan? Ya. Ada grab, ada dia punya siah, ada lim. Lepas tu ada string bukan? Dan ada arrow. Ada tak memanah, orang kata memanah yang tanpa batang busur? Simple satu. Ada tak yang nama memanah yang tanpa string? Adakah yang nama memanah yang tanpa anak panah? Okey, selalu bila saya pegang, ni tak pegang lah, kalau tidak saya tunjuk. Apa yang tuan-tuan nampak yang saya pegang ni? Ramai kata, oh itu busur, itu bow, macam-macam nama dia keluar. Yang saya pegang apa ni? Arrow. Dia kata, itu arrow. Ini ada yang panggil apa, macam-macam nama. Meletak. Jadi saya kata, tuan-tuan, andai tuan-tuan pandang itu adalah busur, ini adalah string, ini adalah arrow, pandangan kita dengan mutu sama. Mutu sami. Pandangan kita dengan acong dah sama. Pandangan kita dengan John dah sama. Jadi apa yang kita nak letak kat diri kita, kita pandang yang eksklusifkan diri kita, yang mana kita ni eksklusif umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus pula tu. Apa istimewanya kita nak pandang kat bow dengan arrow ni tadi? Kalau itu yang kita pandang, pandangan. Selalu kita cakap macam tu, nampak macam kerasnya dia ni. Tapi orang nak bagi ketuk sikit, bagi faham. Supaya penting, bila Ustaz. Ya. Macam saya kata tadilah, kami ni belum start lagi, perlu ada teguran daripada orang yang lebih alim, orang yang lebih beramal. Jadi sebab itu penting peringatan dan juga tazkirah, kan? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Perkongsian ni sangat penting. Jadi kat situlah saya tambah sikit, bila saya tanya busur, string dengan arrow. Jadi kalau kita pandang itulah busur, itulah string, itulah arrow, bermaksud pandangan kita sama dengan orang yang bukan Islam yang lain. Bukan saya merendahkan orang bukan Islam, bukan. Kita nak letak eksklusif kita ni sebagai pemanah Islam. Maksudnya rimayah, maksudnya kita ni maksudnya rumatul Islam, maksudnya pemanah Islam. Kita nak pandang macam mana. Rumatul Muslim, rumatul Muslim. Jadi macam mana kita tengok? Busur itu Islam, string itu iman, arrow itu ihsan. Maka kat situlah kita nampak, oh this is my objective. Kita nampak. Bila kita nampak. Minta maaf Ustaz. Ini batang busur itu, batang busur itu Islam. String itu iman, arrow itu ihsan. Kalau kita tengok apa perkaitan dekat sini, Islam itu kena sekeras busur. Baru dia boleh pegang string. Baru dia boleh pegang string. Kalau bow selembik plastik, macam mana string nak tegak? Betul Ustaz. Sebab tu begitulah. Saya pernah dengar, saya tak pasti hadis ataupun kata-kata daripada scholars, genggam Islam tu sehingga bara sehingga gigi geraham. Hadis. Sunnah genggam di gigi geraham, genggam betul. Right. Terima kasih Ustaz. Betul. Jadi kat situlah maksudnya batang busuk itu Islam. Islam pada diri kita ni mesti kuat. Jangan mudah patah. Bila diliukkan, liuk ikut tapi bukan patah. Time tegak dia tegak, time dia liuk dia liuk. Liuk tu untuk apa? Untuk bersedia melepaskan. Begitu juga string iman. Iman tu mesti kuat. String tak boleh sehelai. Sebab tu kalau nak buat string berhelai-helai tali digunakan. Ikatan kuat.
Satu bundle kadang-kadang. Supaya nak bagi kuat iman tu tadi. Bayangkan kalau tali tu nipis. Macam mana dia nak pegang busur pula? Saya setuju dengan Ustaz. Dan saya berminat dengan poin perspektif ni, kata apa, metafor ni. Yalah, kalau tali ni pun dia kena sentiasa di wax kan, dan diganti kalau putus kan. Maksudnya sama macam perumpamaan iman itu perlu diperbaharui. Masya-Allah, saya setiap hari diperhati. Bila iman ni, tali tu setiap kali kita guna, tak guna pun, kita simpan pun, kena ada wax lah, sapu kena jaga betul. Bayangkan kering tali tu. Betul. Macam mana kering iman? Allah. Macam itulah gambaran anak panah tu pula. Anak panah itu ihsan. Apa ihsan maksud dia? Ihsan ni gambaran saksiah, akhlak. Kat mana akhlak kita nak dilepaskan? Anak panah, bayangkan macam mana akhlak nak lepas kalau iman itu nipis. Ya. Betul. Iman tu kuat, tebal, Islam itu keras dan kukuh, barulah anak panah akhlak terbang dengan indah. Alamak. Macam Ustaz. Sebab itu kita tengok Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah Islam pertama, pemanah Islam pertama yang berjuang di dalam Islam menggunakan panah ni, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Sebut apa antara ayat dia? Aku ini adalah anak panah dalam Islam. Dia sebut. Dia tak sebut aku ni busur dalam Islam. Dia tak sebut aku ni tali panah dalam Islam. Dia kata aku ni anak panah dalam Islam. Diterbangkan ke arah musuh-musuh yang hendak menentang Islam. Dia nak menyampaikan benda ni, bahawa kita ni hari ni kita kena tengok kita ni duduk kat mana kedudukan kita, pada busur, pada string, pada arrow. Macam mana kita duduk. Jadi di sinilah duduk dia. Kita nak bagi faham tu. Sebab itu gambaran ilmu tu. Ilmu yang paling utama ilmu tauhid, iaitu akar. Okey, baik Ustaz. Saya pun dah teruja nak dengar lagi ni Ustaz. Sangat powerful metafor ni, perumpamaan ini terhadap busur. Maksudnya kita sebagai Muslim yang mempraktiskan busur aktiviti manah ni, jadi kita lihat bukan dalam perspektif biasa lagi. As a Muslim, dia eksklusif. Bukanlah maksudnya, saya faham maksud Ustaz tu adalah kita sebagai Muslim, kita ada prioriti kita sebagai Muslim, dan setiap pekerjaan kita, perbuatan kita ada catatannya yang tersendiri. Jadi maknanya kalau busur ini boleh mengingatkan kita kepada mengukuhkan tauhid, Masya Allah. Macam Ustaz bagi perumpamaan lah. Saya rasa sangat berharga dan saya rasa perlu ditulis ni Ustaz. Dia sebagai metafor lah. Saya rasa macam terpenuh dada saya dengan dipasan Ustaz ni. Aduh. Okey Ustaz, sebelum Ustaz teruskan, saya nak raikan dulu sahabat-sahabat kita yang baru join live malam ni. Boleh Ustaz sekejap Boleh, sila. Okay, terima kasih pada anda semua. Kepada Muhammad Izani join live pada ni, terima kasih. Akhi Iman, Arman Mahmud, Muhammad bin Idris Al-Kelantani, terima kasih. Nazihah Abdul Rauf, terima kasih join malam ni. Saiful Nizam tadi, Ustaz Saiful, Arman Mahmud, Abu Danish, alright, ni orang awesome juga ni. Humairah Luqman, Abdullah Azizi, Humairah Luqman sekali lagi. Mikdad Luqman, terima kasih join malam ni. Dan Alhamdulillah Bunyami Luqman. Alright, terima kasih, you all memang awesome. Dan saya rasa perkongsian tadi walaupun baru introduction, saya rasa anda boleh belajar sesuatu, betul Okay, boleh type awesome lagi, awesome. Okay Ustaz. Saya rasa boleh panjang lagi ni. Okay, baik, silakan Ustaz teruskan. Okay, jadi kita tengok
kenapa kita kata eksklusif untuk orang Islam benda ni? Memanah ni mesti dipandang sebagai eksklusif. Orang Islam kena pandang sudut yang eksklusif. Okey, sebab apa? Tanyalah siapa-siapa yang memanah sekarang. Siapa-siapa orang Islam yang memanah sekarang di Malaysia lah. Sebab apa memanah? Oh, pasal ikut sunnah. Rata-rata jawab. Mesti pasal ikut sunnah Nabi. Rata-rata lah, bukan mungkin ada yang dah memang atlet, dia tak jawab lah macam tu sebab dia kata dia mewakili negara, sebab dia minat macam tu. Tapi kalau yang mana yang baru nak start, yang baru start manah, yang dah lama start manah, yang kita kata yang bukan dari kalangan atlet lah. Jadi sebab apa manah? Sebab sunnah. Jadi bila kita pandang sunnah, bila sebut sunnah, memanah ini adanya 3 sunnah yang dah lengkap dengan dia. Sunnah fi'aliyah, sunnah taqririyah, sunnah qauliyah. Iaitu sunnah fi'aliyah, perbuatan. Rasulullah SAW memanah. Sunnah daripada qauliyah, perkataan. Rasulullah SAW menyatakan, suruh, sebut memanah ni dalam hadis-hadis yang sahih. Taqrir, iaitu menyarankan, penyaranan supaya memanah. Ada memanah. Jadi kalau kita tengok di sini, maka sebab itulah orang Islam mesti memandang sudut yang eksklusif memanah ni. Eksklusif. Kalau katalah kita pandang, aku memanah hari ni kerana Allah untuk ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita kena letak macam ni di kita ni, niat. Bila sebut niat. Satu niat ni kena jelas Niat selalu saya tegur. Walaupun benda ni remeh lah, memanglah kita niat kerana Allah. Tapi saya kena sentuh supaya benda ni tahqiq lagi. Niat aku memanah kerana Allah untuk ikut sunnah Rasulullah SAW. Bezakan kerana dan untuk. Sebab kerana hanya untuk Allah. Itu tauhid tu. Kerana dan untuk. Kerana hanya untuk Allah. Untuk boleh jadi jamak. Kerana itu mufrad. Tunggal. Satu. Okey, jadi sebab tu kena faham dulu. Bila kita letak faham jelas-jelas kat diri kita, kita tahulah objektif kita dah. Bila sasaran tak kena dan sebagainya, kita tahu itu adalah ta'alluq tanjizi hadis. Allah memang dalam kudrat dan iradat Allah nak menyatakan tidak kena. Jadi apa nak kena buat kat situ? Ada ikhtirariyah. Kita ikhtiar berlatih lagi. Yang kat sinilah dalam mana adanya ikhtirariyah, ada iltirariyah. Ikhtirariyah boleh usaha. Iltirariyah dah jadi. Tak dah ditentukan. Ya. Nak faham sudut memanah tu tadi. Jadi bagaimana kita kata memanah ni tadi, maksudnya dalam sunnah, sebab itulah kena ambil ilmu dulu. Ilmu paling utama ilmu tauhid. Mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita pegang kita pegang baca bismillah. Baik. Bila sebut sunnah kan, kita sebut sunnah. Kita sebut sunnah. Ramai saya tahu tanyalah. Yang memanah ni Islam tak? Islam. Muslim. Muslimah. Okey, semua you. Okay. Manah sebab apa? Manah, okeylah kita pukul semua katalah. Manah kerana Allah untuk ikut sunnah Rasulullah SAW. Mungkin sebelum ni yang ramai yang tak tahu cara nak letak tahqiq niat tu. Ni saya bagi tahu tahqiq niat supaya kita jelas what am I doing. Okey. Niat aku memanah kerana Allah untuk ikut sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk berjaya. Untuk apa? Untuk jaga badan. Untuk ni boleh banyak. Okey, baik. Jadi bila kita memanah, dia kata ikut sunnah. Nombor satu, selalu saya tanya kepada orang-orang sahabat-sahabat yang memanah. Sebelum memanah ada wuduk tak? Tak ambil wuduk. Mana yang kata sunnah tu? Terbatal. Terbatal wuduk. Okey, tak apalah terbatal kan. Sebelum memanah pakai minyak wangi tak? Sebelum memanah ada, sebelum memanah pakaian macam mana? Sebelum memanah ada tak kita kata dah siap-siap semua, saya dah tanya tu ni. Simple saja. Ramai orang sekarang bila nak memanah satu benda dia terlupa. Kita ni orang Islam ni, jangan sampai orang kafir ambil benda ni. Jangan sampai orang bukan Islam ambil benda ni. Apa dia? Bersugi. Apa dia? Bersugi. Yes. Gosok gigi. Yes, gosok gigi boleh, ambil kayu sugi tu boleh. Why? Sebab kita kena faham, bersugi ni kita faham sunnah. Tapi ramai orang bukan Islam, dia tengok sunnah, kenapa benda ini sunnah?
Orang Islam dia just tanya, benda ni sunnah tak? Orang bukan Islam, dia tanya, kenapa benda ni sunnah? Dia kaji. Why? Big why. Orang Islam itu saja, stop, full, kata full stop. Orang bukan Islam, dia letak koma. Sebab itu kita ilmu, saya cerita ilmu lah ni, ilmu. Supaya ilmu nombor satu, bila kita sebut kita memanah ni kerana Allah untuk ikut sunnah Rasulullah SAW, bermaksud benda tu luas, besar. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi pada dia dah lagi. Ya. Yeah. Jadi kat sini kita nak letak bagaimana kita nak letak diri kita ni sebagai seorang yang pegang jelas pada pegangan, nak bawa pegangan dan nak hantar pegangan tu. Pegang, bawa dan hantar. 3 benda. Yang tu yang penting, yang tauhid tu tadi, memanah ni dalam tauhid dalam memanah ni, supaya setiap benda yang kita buat riadah jadi ibadah tu tadi. Kita tak nak riadah sekadar riadah. Last kali akhirnya kita hanya bila ditanya macam mana memanah, puas. Sebab apa dia kata kepuasan memanah? Kalau tanya semua orang, kebanyakan orang memanah, puas kat mana memanah ni? Puas apabila shoot tu kena. Tanyalah. Memanahnya kat mana puas? Puas bila shoot tu kena, bullseye. Kena, puas dia kata. Ambil gambar, pegang kat arrow. Selfie. Tak apa, no problem, buatlah, no problem. Kepuasan diri masing-masing, no problem. Tapi saya dah bagi gambaran apa dia bow, apa dia string, apa dia arrow. Target bat tu apa dia pula? Target bat tu apa? Target bat itulah kesyirikan. Allah. Target bat itulah kesyirikan yang kita hendak pecahkan, yang hendak kita hentamkan. Syirik. Kesyirikan. Syirik ini benda yang kita kena faham. Bila kita memanah, kita rasa seronok, shoot kena. Alhamdulillah, ucap. Tak apa, okey lah. Tapi ramai orang, syirik yang besar dia boleh lepas. Tapi syirik yang kecil, syirik khafi ni, yang halus. Yeah. Bagaimana nak bawa diri? Sebab itulah panahan kita ni mesti bersertaan dengan Allah. Mesti ada serta dengan Allah. Jadi kita ni dengan Allah, bersama Allah, dan pergi pun kembali kepada Allah. Semua bersama Allah. Sebab itu dalam manah kita tengok dalam manah, simple. Kita ada stance, iaitu ke kuda. Lepas tu kita ada apa dia? Knocking. Kan? Lepas tu kita ada drawing. Lepas tu kita ada back tension. Lepas tu kita ada releasing. Lepas tu kita ada follow through. Okay. Jadi maksudnya di sini, benda-benda ini susunan dia simple saja. Bila disusun, ada 7 sifat ma'ani kat situ. Daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tersusun. Ada orang dia yang tak faham, yang tak nak terima sifat 20, tolak sifat 20, kita tak boleh kata apalah. Yang mana nak faham sifat 20, macam mana dia belajar sifat 20, apa yang aku dapat faedah sifat 20. Kat sinilah nak bagi faham ni, faedah dia. Yeah. Macam mana nak bawa sifat 20 tu dalam kehidupan. Sifat 20 bukan setakat hafal. Allahu wujud qidam baqa, jadi lagu siap, nasyid. Tapi macam mana dia nak bawa dalam kehidupan supaya kita ni faham. Sebab ar-rimayah, memanah, kaitan dia dengan al-hayah, kehidupan. Ar-rimayah, al-hayah. Lepas tu baru hikmah. Al-hikmah. Kalaulah al-rimayah tidak disertakan dalam kehidupan al-hayah, maka kita tak dapat al-hikmah. Begitu juga memanah ini, kalau kita faham betul-betul, gambaran dia adalah bagaimana kalau kita sebut, kalau bos kepada perbuatan, bos kepada perkataan, bos kepada kalimat kita adalah kalimah syahadah. Kalau kita ni memang orang yang suka cakap kotor, kita ni orang yang suka cakap mengarut dan sebagainya, perhati balik kalimah syahadah kita. Allah. Macam mana
kita menghurai kalimah syahadah dalam diri. Ya. Bos kepada segala perbuatan, tak kira daripada celik mata sampai pejam mata, bos dia adalah solat. Kalau kita ni perbuatan kita suka buat perbuatan mengarut, buat perbuatan yang sia-sia, perhati solat balik. Ada kat mana bocor. Ya. Banyak kebocoran. Jadi sebab itu kalau kita perhati, siapa yang suka membuang masa, contohlah simple lah saya dah, maaf banyak-banyak dulu, saya minta maaf banyak-banyak kepada mungkin ada orang terasa, bukan bagi terasa, saya nak bagi gambaran yang main game PUBG, Mobile Legends, buang masa yang panjang sehingga benda-benda yang disebut kebocoran tu tadi tidak dipandang. Yeah. Kalau dia tengok apa benda yang boleh menutup kebocoran dalam solat? Solat sunat. Betul. Solat sunat. Menutupi kekurangan yang wajib adalah sunat. Yes. Benda ada tapi ada bocor. Tek sikit. Sebab apa? Ada mencuri dalam solat. Baca tak tepat makhraj dalam solat. Nak cepat dalam solat ni, nak cepat ni. Jadi nak chicken lah. Contoh apa benda tak tahu orang sebut. Jadi benda macam tu yang apa yang menutupkan dia? Ialah solat sunat. Bukan saya larang main game. Tapi carilah ruang waktu. Bukan saya suruh main game ni. Nak main lah tapi cari ruang waktu. Jadi itu hal solat. Maksudnya bagaimana benda tu dibawa ke dalam memanah. Sebab apa? Bila dalam solat ada tomak-ninah, dalam memanah ada tomak-ninah. Ya. Betul? Tomak-ninah dalam memanah. Sebab itu daripada dia berdiri tegak sampai dia masukkan arrow, sampai dia tarik, sampai dia lepas, sampai dia berdiri tegak balik. Semua tu tomak-ninah. Perhatikan satu persatu supaya benda tu baru nampak apa yang kita sedang buat. That is why kalau kita kata kalau kaedah yang saya bawa, kaedah. Jadi dia dalam memanah ni ada sistem, ada kaedah, ada teknik. Okey Ustaz. Saya. Okay, terbaik. Sebelum Ustaz masuk sistem dan juga teknik, kita raikan sikit lagi yang baru masuk. Okey Ustaz, dan saya buat kesimpulan sebab saya buat catatan ni. Saya memang malam ni nak tazkirah libasan kepada nafsu saya. Allah. Dan saya akan perbaiki. Yelah, sebab ini berkaitan dengan tazkirah ya. Tazkirah tu memang bagi saya adalah saya buka seluas-luasnya untuk mendengar nasihat yang memberi kebaikan untuk akhirat ya. Okey, terima kasih pada Jaskulai, terima kasih join. Right, Ezriman Abdullah, Humairah, Lokman, Muhammad Yusni Osman, Bonda, Tuan Rali Tugiman, Berabanting. Dan Muhammad ni saya tak dapat bahas. Kalau tulisan dalam Jawi tak berapa clear dalam ni ya. Okey. Kalau tengok dekat live mungkin nampak. Saya tak apa nampak. Okey, sekarang ni ada satu sharing daripada Humairah Lokman. Kita ada sebut tadi tentang perkataan kerana dan untuk Ustaz. Kerana dan untuk. Jadi maknanya kalau kerana tu single, kalau untuk tu kita boleh jamak. Betul lah? Maksudnya betul. Benda yang boleh banyakkan. Jadi kalau macam Humairah Lokman kata, aku memanah kerana sunnah untuk Allah. Macam tu kan? Terbalik, yes. So kerana tu dia mesti single. Mesti kerana Allah untuk mengikuti sunnah. Okay, macam tu. Betul tak Ustaz? Betul. Okay, apa yang saya boleh simpulkan daripada perkongsian Ustaz tadi adalah berkenaan dengan, bermula daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkenaan dia sebut aku adalah anak panah. Aku anak panah. So apa yang saya faham daripada sini adalah mesej yang terbesar sekali anak panah ini adalah macam Ustaz juga sebut tentang perumpamaan Islam, ala busur, tali ala iman, anak panah itu ihsan, dan yang kata apa, menghentam dan menghempas, menghancurkan kesyirikan. Ini semua adalah metafor sebenarnya. Dia adalah penghayatan yang tertinggi bagi individu yang betul-betul menghayati perjalanan ataupun kehidupan sebagai Muslim. Bagi saya
ini adalah ilmu yang sangat tinggi penghayatannya. Jadi kalau macam kita orang yang biasa-biasa lewe-lewe, suka buang masa, banyak kebocoran kan. Memang kita rasa macam kan tak orang setuju. Tapi kalau kita buka hati dan lapang dada untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai Muslim dan meraih keridaan Allah SWT di akhirat nanti, saya rasa ini adalah satu mesej dan penghayatan kita yang sangat powerful. Dan kita mungkin akan lihat busur memanah ini akan dalam satu, macam Ustaz katalah, eksklusifnya. Dia akan lihat berbeza. Saya yakin pada zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat, bila Rasulullah SAW menyarankan tentang memanah ni, dia ada satu urgency. Maksudnya urgent benda ni, dan dia dilihat sebagai benda yang penting. Bukan lewe-lewe kan, bukan bentuk hiburan. Tapi maknanya pada ketika itu Rasulullah kata penting, 3 kali disebut, ada kekuatan kat situ. Jadi semua, kita mesti ambil perhatian tentang apa yang Rasulullah stresskan ni. Betul Ustaz? Betul. Dan maknanya bila kita lihat balik tentang kerana apa kita memanah ini, saya rasa itu juga penting. Kalau Ustaz kata kita sebagai Muslim, eksklusif tu kat situlah. Kat situ. Jadi kita memanah ini kerana siapa, untuk apa? Kalau kita clear, mungkin orang tanya, tiba-tiba orang datang TV3 tanya kan, kerana apa? Mungkin ada orang segan nak cakap kerana Allah. So. Ikut sunnah. Mungkin ada orang segan nak cakap, tapi dalam hati dia kerana Allah dan untuk sunnah. Tapi itu personal kan. Kalau segan ke apa itu tak apa, itu lain cerita. Tapi apapun bagi saya, penghayatan paling besar di sini ya Allah yang Ustaz share sangat cantik dan bagi saya sangat berharga lah, iaitu dua perkataan ni, kerana dan untuk. Kerana untuk. Saya rasa kat situ yang kita boleh perkasakan, mengukuhkan lagi tauhid kita. Betul Ustaz? Betul. Untuk simple. Soalan benda ni simple. Kita makan sebab apa? Kalau tanya betul-betul, orang kata, ramai orang jawab ringkas lah, makan sebab lapar. Jadi kita kena faham, kalau dalam ilmu tauhid, makan nasi ke, makan spaghetti ke, makan steak ke, benda itu tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan kita adalah Allah. Semua itu tidak memberi bekas. Jadi kat situ kita jelas, makan sebab apa? Makan kerana Allah, untuk bagi hilang lapar. Jadi kat situ yang tahqiq lah, dia tahqiqnya kat situ. Tapi benda ni sebenarnya kena diajar pada anak-anak. Jati diri. Inilah jati diri. Betul. Masya Allah. Okey Ustaz. Kita nampaknya perbualan kita malam ni memang hangat dan dia memang bagi saya rasa puas. Okey. Alright, so boleh kita pergi kepada teknik dan juga Ustaz, sistem. Yang maknanya kita dah faham dah tujuan kita memanah dan sebagainya. Sekarang ni macam mana kita nak praktikkan? Mungkin Ustaz boleh pergi kepada sistem dan juga teknik yang Ustaz boleh cadangkan, sarankan. Yang mana kita memanah sebelum ni mungkin tembak je lah, shoot kan, tergesa-gesa dan macam-macam lah keinah kan. Tapi kali ni macam mana kita boleh perbaiki kita punya cara kita memanah ataupun cara kita berfikir tentang memanah. Okey, silakan Ustaz. Baik, kalau tengok ni saya ada sikit share sistem, maksudnya kita kata apa benda beza sistem dengan apa dengan sistem teknik dengan kaedah. So kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan tengok, boleh masuk dalam. Alright. Okay. Jadi kita perhati kat sini. Ambil Al-Quran saja, simple. Dalam Al-Quran dia ada sistem, dia ada kaedah, dia ada teknik. Okey. Jadi sistem dalam Al-Quran ni apa dia? Sistem yang disebut pertama-tama dalam Al-Quran, sebelum kita nak baca Al-Quran kena belajar tajwid, lepas tu kena belajar makhraj, sebutan huruf tu tepat, tajwid kena betul. Lepas itu kaedah. Sistem dia tadi ilmu qiraat lah, ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni maksudnya dari sudut qiraat ni ada tajwid, makhraj. Okey, itu sistem. Kaedah. Kaedah dia ada tabaqat, cara melepaskan suara. Cara nak lepaskan suara. A, ba,
cara lepas. Teknik, teknik tu dia bagi taronom. Macam tu juga dalam memanah. Dalam memanah dia ada tekniknya 3 jari, ada teknik ibu jari, ada pinching, ada Mediterranean, adanya Apache, macam-macam teknik. Tapi bagaimana dengan kaedah? Macam mana dengan pula kita kata sistem? So kita tengok dalam memanah. Dalam memanah, sebelum memanah perlu ada adab dan disiplin dalam memanah. Untuk memanah, kita perlu mendalami sejarah, sistem, sains dalam memanah. Jadi kat sini gambaran dia. Okey, jadi sebab itu gambaran dalam kita kata sistem dalam memanah mesti memahami, kita faham sistem neuro. Sistem neuro. Benda ni kena belajar, perlahan kita belajar. Okey, perlahan kita belajar. Maksudnya sistem neuro, sistem tubuh dan sistem otot, sistem tulang, sistem endokrin iaitu kita punya hormon. Okey, sistem ni semua. Tapi sistem yang paling utama sekali adalah sistem ilmu tu sendiri. Bagaimana nak bawa dia dalam kehidupan, kaedah dia. Macam mana nak faham cara memanah tu sendiri. Sebab apa kita memanah dan baru pergi teknik. Jadi baru kita berperang pasal teknik. Sebab masing-masing dah faham pucuk pangkal. Tak ada orang salah. Teknik kau salah, teknik aku betul. Teknik aku salah, teknik kau betul. No, dah tak muncul dah masa tu. Yeah. Sebab orang dah pergi dah pucuk pangkal, foundation dia tu dah jumpa. Jadi dalam memanah benda yang sama juga dalam solat. Dia tidak, sistem dalam solat kena faham apa dia dulu. Sistem solat kena faham rukun. Solat. Sistem dalam solat kena faham rukun solat. Lepas tu kaedah solat, iaitu bagaimana cara solat, bagaimana nak faham, nak apply solat ni. Lepas tu baru pergi teknik solat, iaitu berkaitan dengan masail kalau solat dalam keadaan sakit macam mana, solat dalam keadaan tak boleh rukuk macam mana. Baru boleh masuk teknik. Begitulah dalam memanah. Dia tak jadi bergaduh lah bila dah faham sistem. Isu itulah yang sebenarnya yang kita bawa. Jadi benda inilah yang kalau orang tanya dekat Prestige Archery Academy ajar teknik apa? Saya susah nak jawab soalan ni sebenarnya. Apa benda nak jawab ni? Jadi selalunya kita akan jawab dalam Prestige Archery Academy kita mengajar sistem. Nak belajar teknik, saya selalu tekan. Faham satu sistem, kita boleh reka 1000 teknik. Tapi kalau buat 1000 teknik, tak faham satu sistem, berterabur. Mesti by sistem sesuatu itu. Jadi kat situlah kita letak, selalu saya panggil sahabat-sahabat, letak duduk sekali, kita bincang, bagi faham. Jadi ada yang mula-mula masuk telinga kanan, lepas tu dia keluar telinga kiri. Serabut lah, malah nak fikir. Mana aja, panah. Tak apa, kita faham dia banyak benda lagi nak fikir, tak payah fikir pun benda tu. Jadi macam saya melihat pada ummah. That is why bila saya buat tu, last kali saya buat satu game, Titan Archery. 2015 tak silap, Titan Archery. Sebab apa Titan Archery saya tak buat macam static game. Kita buat berlari di atas litar, shoot, lompat lagi, lepas tu tarik benda berat, shoot lagi, lepas tu lompat jauh baru, lepas tu shoot. Kenapa benda tu kita buat? Al-Quwah, kekuatan. Kita nak bina, sebab Al-Quwah diulangi 3 kali, gambaran kita nak letak kekuatan akal, kekuatan jiwa, kekuatan jasad. Nak bawa macam tu. Jadi berlainan lah sikit yang kita bawa ni. Ada orang tak boleh terima, dia tak boleh terima tu sebab dia tak mampu lah. Ada orang yang dia cuba nak buat, ada orang yang malas nak fikir panjang. Aku nak mana aja, malas fikir panjang. Jadi ramai ada yang macam tu. Jadi kita teruskan saja sebab saya melihat kepada jati diri anak-anak muda. Bukan anak-anak muda, anak-anak tua pun sekali lah. Jadi kita nak faham orang Islam kita ni faham bila kita buat sesuatu tu dia ada dasar. Baik. Kat situ. Okey Ustaz. Okey. Boleh share pada teknik ataupun kaedah yang Ustaz sarankan. Okay. Sebab saya perasan dalam satu video Ustaz, dalam
gerakan memanah itu ada unsur zikrullah. Ya, baik. Apa pandangan Ustaz? Jadi Dan boleh beri pandangan Ustaz. okey. Simple. Kita nak bawa riadah jadi ibadah. Macam mana riadah jadi ibadah? Apabila ada ingat. Fazkurni askurkum. Kau ingat pada aku ingat padamu. Allah sebut. Jadi macam mana? Nak bagi letak macam tu. Jadi kalau apa yang sebut kaedah dan teknik yang kita bawa adalah sistem dia ingat. Kaedah dia adalah cara macam mana pegang. Tekniknya pelafazan. Jadi pelafazan kita ni macam mana kita nak lafaz. Berdiri tegak bismillah. Knocking arrow, subhanallah, tarik, draw, alhamdulillah, back tension, la ilaha illallah, lepas dengan Allahu Akbar. Baik. Kenapa kita pegang bismillah? Sebab mulakan sesuatu mesti dengan nama Allah. Ya. Mulakan sesuatu dengan nama Allah. Sebab apa? Dengan nama Allah, bukan dengan sifat Allah, bukan dengan af'alullah, bukan dengan zatullah. Kita mula dengan nama Allah. Sebab dengan nama ini tadi mengenal. Kita mengenal. Kita tak dapat melihat sifat Allah real. Dapat ma'ani kepada kita, nampaklah gambaran. Tapi tak dapat lihat zat Allah, dah tentulah memang out lah, mustahil lah. Jadi apa nak dapat buat? Dengan nama kita mengenal. Ingatlah, maka kita dapat ingat. Bismillah. Maka di sini kita letak pula dengan subhanallah. Meletak kesucian. Kita sucikan diri kita daripada kesyirikan dan ingat daripada selain dari Allah. Kita letak subhanallah, maha suci Allah. Kita tarik dengan alhamdulillah, meletak pujian pada Allah. Puji ini kalau kita faham, puji ni ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim pada muhaddits, pada puji muhaddits pada qadim, puji muhaddits pada muhaddits. Hadath, maksudnya baru kepada baru. Jadi kat sini kita tengok, puji yang kita letak ni segala puji pada Allah. Alhamdulillah kita tarik. Segala puji sebab apa? Sebab kita nak kosongkan. Bukan aku yang tarik, Allah yang izinkan aku tarik. Kita letak syukur dalam diri kat situ. Dan kita tarik, draw, kita dalam iktimat, iaitu kita aiming ke dan sebagainya tu tadi, kita letak dalam back tension. Back tension ni tadi sebab apa kita back tension? Kita kata la ilaha illallah. Meletakkan sebelum kita dalam keadaan sakaratul maut. Itulah keadaan dia tegang, ketar. Kita nak melafazkan la ilaha illallah dalam keadaan tu. Maka kita lepaskan dengan Allahu Akbar, takbir. Apa maksud kita lepaskan Allahu Akbar, takbir tu? Meletakkan tiada lagi yang lebih besar daripada itu. Allah maha besar bagi segala kebesaran. Jadi itulah yang kita teknik yang bawa, mana maksudnya tak kiralah kita guna 3 fingers ke apache ke finger thumb ke, semua itu bila kita bawa kita akan lebih tenang, lebih relax. Lepas tu bila kita follow through, Masya Allah, Tabarakallah, kita letak diri. Habis. Jadi kat sinilah susunan-susunan yang saya bawa, yang saya kongsikan kepada sahabat-sahabat yang datang berkongsi, hendak berkongsi bersama bab memanah. Supaya orang bukan Islam dia pandang, oh ini cara Islam, orang Islam memanah. Bukan tak sama macam kami. Saya bukan nak sekali kalau ada penonton yang bukan Muslim yang melihat, bukan merendahkan, cuma kita meletakkan suatu benchmark. Dari situ. Okay, good. Baik Ustaz, sangat mendalam ni Ustaz. Okay, cuma saya nak ringkaskan semula. Betul tak Ustaz kalau salah Ustaz baiki? So maknanya ni dipanggil sistem ataupun teknik Ustaz yang kita pegang bow bismillah, masukkan kaedah. Okay. Kaedah yang Ustaz simpulkan, cadangkan, modulkan supaya ianya dilihat sebagai satu gaya hidup sebagai seorang Muslim. Sambil memanah kita menerapkan elemen zikir. Jadi tak adalah kita manah juga tapi senyap je, terlalu fokus kot. Kan? Tapi maknanya sambil kita memanah itu ada elemen zikir kan. Kalau tak sebut dengan lidah pun hati tu
sentiasa berzikir. Walaupun dalam tournament pun kita tak cakap kuat-kuat, orang dengar, orang sebelah pun apa hal Muhammad ni. Kan? Jadi maknanya kita zikir. Jadi maknanya saya nampak sambil kita memanah, sambil kita berzikir. Jadi akhirnya riadah itu berbentuk ibadah. Masya Allah. Cantik Ustaz. Cantik. Sebab apa orang tanya, kenapa tak guna Asmaul Husna? Okey, ada pula. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Karim, kan contohlah orang tanya. Kenapa guna zikir Fatimah? Kan? Kenapa guna Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Kenapa tak guna Ya Latif ke? Kenapa tak guna Ya Wahid ke? Kenapa tak guna yang tu? Okey. Penjelasan dia simple, nak bagi faham. Mengambil kepada iktibar. Iktibar apa dia? Iktibar kepada tubuh kita tu sendiri. Iaitu apabila kita memanah, benda yang paling ditegangkan, benda yang paling diutamakan adalah kekuatan tulang belakang. Okay. Orang yang nak memanah mesti ada kekuatan tulang belakang. Baik, berbalik kepada tulang belakang, kenapa zikir Fatimah? Tulang belakang kita ada 34 cakra. 34 cakra. Ustaz sekejap. Okay, daripada maaf mencelah. Saya ni memang kurang ilmu. Ustaz kata apa? Zikir apa tadi? Fatimah. Zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 34 tu. Ya. Oh, disebut zikir Fatimah. Masya-Allah, saya belajar. Nama dia zikir Fatimah. Maaf, saya tak pernah dengar. Tak ada masalah. Sebab sabit dengan hadis di mana yang hadis. Dengan hadis. Ya. Sayyidina Fatimah minta pembantu rumah tu. Ya. Oh, dipanggil zikir Fatimah. Saya jarang dengar perkataan tu. Kalau macam saya pernah dengar macam hadis Jibril, kita tahulah hadis Jibril tentang Islam Ihsan. Ya. Okey, ini saya tahu. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Sila. 33 betul? Jadi 33. 33 tu tadi kita perhatikan kenapa wahyu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 33. Kenapa tak sebut 55? Kenapa tak sebut 56? Kenapa tak sebut? Kenapa ada numbering? Jadi orang kata, boleh tak saya nak zikir subhanallah tu lebih daripada 33? Silakanlah. Tapi kaifiat yang Rasulullah SAW bagi warid dengan sunnah adalah 33. Ya. Nak lebih pada tu, taklah. Tapi ini warid dengan sunnah. Kenapa dia warid? Warid maksud kedekatan dengan sunnah. Okey, kenapa 33? 33 ni kalau kita ambil iktibar tu, saya panggil iktibar tu. Iktibar tulang belakang kita daripada toraksik, daripada kita punya sampai ke lumbar ni, sampai sacrum ni semua, bilangan dia 34. Campur semua. Jadi gambaran inilah bila orang yang ada masalah tulang belakang iaitu lumpuh. Pernah tengok orang lumpuh memanah? Mana jin lah tu duduk dengan dia. Okey. Jadi maksudnya dia orang lumpuh, maksudnya masalah di maksudnya sistem dia panggil spinal cord dia dah problem. Spinal cord dia tulang belakang kita ni dah problem. Jadi as long as tulang belakang kita ni okey, simple saja nak faham tulang belakang kita ni okey tak okey, kita boleh berdiri tegak iaitu qiyam, kita boleh rukuk, kita boleh sujud. So tatkala tiga perkara ini masih boleh dilakukan oleh kita, tatkala itulah kita boleh memanah. Simple. Tatkala kita boleh memanah, tatkala itulah solat menjadi suatu benda yang besar. Tatkala solat itu menjadi benda yang besar, tatkala itulah Allah itu maha besar. Inilah gambaran dia. Bila kita angkat takbir, kita maksudnya zikir Fatimah tu tadi, kita memanah ni tadi, kenapa saya pilih zikir Fatimah? Sebab mengingatkan kepada hal tulang belakang kita. Hal tulang belakang kita. Jadi tulang belakang kita ni tadi, 33 ni kekuatan, lambang kekuatan. Lambang kekuatan kepada fizikal, kepada jasad. Jadi bila kita bawa yang panggil kekuatan fizikal, kekuatan jasad ni tadi, mesti tengok pada tulang belakang. That is why. Ni mungkin ramai yang tiba-tiba termakan cili ke, termarah saya ke, saya minta maaf sangat-sangat, tidak mahu mengata orang ni.
Nak tahu tulang belakang seseorang itu kuat atau tidak kuat, tengok perut dia. Perut. Okey Ustaz, apa? Perut. Dengar perut selalu telefon sensitif ni. Selalu kita sebut, nak tahu kekuatan orang tulang belakang seorang tu kuat, tengok perut dia. Tanda seorang pemanah itu pemanah yang baik, postur badan manah tu yang baik apabila perut tidak melebihi dada. Tak, saya ukur. Okey. Okey. Jadi seperti itulah. Penting. Bila perut tidak melebihi dada, bermaksud postur tulang belakang kita cantik. Tapi bila perut melebihi dada, sebab itu postur tulang belakang kita tertarik, maka kita selalu sakit pinggang. Sebab tu orang badan dia obesity ataupun dia perutnya buncit ataupun dipanggil perut seksi tu, dia akan berhadapan dengan sakit pinggang. Urutlah macam mana tak selesai. Kecuali dia kurangkan berat badan dengan melebihkan latihan pada abdomen perut tu tadi, kekuatan perut. I see. Okay, sebab itulah penting gambaran dia. Kalau kita memanah ni tadi, bila memanah tetapi bentuk badan kita masih sama. Bentuk badan kita masih sama. Perhatikanlah banyak benda. Jadi ya, Bunyamin Lokman kata workout perut. Memang. Ini mesti perut di dada ni. Please. Sebab lambang kepada perut yang besar, perut yang buncit, benda dengan jagalah sebenarnya. Sebab itu menunjukkan nak pergi kepada hal tidak jaga tubuh. Simple. Tidak jaga perut, tidak jaga tubuh. Itu konsep dia. Betul. Saya dengar pakar diet pun sebut tentang masalah yang berlaku dalam tubuh badan kita pun sebab perut. Yes. Dan diet yang tak teratur dan penyakit berkumpul di perut. Betul. Aduh, ini sebab PKP lah ni. Ni membangau pula tak? Menyalahkan lain lah. PKP juga yang salah. Okey, baik. Alhamdulillah. So, kalau dari sudut kaedah yang Ustaz sampaikan tadi, saya rasa ini satu cadangan ataupun satu kaedah yang terbaik sebagai Muslim, kita memanah dan sambil itu berzikir, maknanya memberi manfaat kepada kita, zikir maknanya dalam kehidupan kita sebagai Muslim, dan dalam masa yang sama kita orang kata apa, lihat elemen memanah itu juga akan memberi kesan pada tubuh badan kita, terutamanya tulang belakang. Memang kita memanah akan menguatkan lagi otot kita lah kan Ustaz? Betul. Kan, dan maknanya kalau ini, dan Ustaz bagi tahu pasal indikator indikator orang yang sakit belakang ni, kalau perut melebihi dada. Kita tak susah nak jumpa orang yang kurus sakit pinggang. Right. Betul. Okay, tazkirah yang mantap. Okey, baik. Siapa yang live pada ni, terima kasih dapat join, dan kalau anda dapat mesej yang penting Ustaz kata ni, dan perut jangan melebihi dada, korang typelah dekat situ awesome dapatlah mesej penting. Saya contoh ni, takut orang kata saya ni mengada, takut orang kata saya ni hina orang yang perut buncit. Bukan, saya hina. Benda ni menjadi suatu takrir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, bila para sahabat ditanya bagaimana keadaan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diselak, ditengok perut Rasulullah ni seperti kertas yang dilipat, maksudnya berpetak-petak, bukan berlapis-lapis. Berpetak-petak, kertas yang dilipat maksudnya berpetak-petak, six pack. Itu keadaan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang cerita dalam Syama'il Muhammadiyah, bila sebut bentuk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana? Rata, perut dan dada rata, sama. I see. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa moden kita, bentuk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni rib body. Maksudnya muscle mass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni padat. Dalam usia baginda yang berumur pun, dalam keadaan baginda yang berumur, banyak benda buat, dan benda ni sentuh. Apa benda yang membuatkan Rasulullah SAW sentiasa sihat, Rasulullah SAW sentiasa dalam keadaan kempis, elok, iaitu berjalan. Rasulullah SAW banyak berjalan kaki.
Morning walk ke apa, brisk walk lah dan sebagainya. Jadi ini yang diamalkan oleh orang bukan Islam. Please, kita orang Islam, tolong. Orang bukan Islam nampak benda ni. Dan every time kita nampak, dia orang yang berjalan kaki ni. Dia apa sekarang ni, dia practice 10,000 steps every day, minimum 10,000 langkah. Yes. So betul? Please, kita orang Islam tolonglah buat sesuatu untuk bagi kita ni Islam ni nampak, oh this is the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Yang tu yang kan. Dan macam tu juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab marah pada orang yang buncit. Betul. Sayyidina Umar tahan orang yang buncit tepuk. Ini bukan perut orang Islam. Yes. Tegasnya Sayyidina Umar ni. Ya, betul. Jadi kat situlah. Sebab apa saya cerita bukan nak suruh lepas ni cari alat pengempis perut lah apa-apa, bukan. Back to real lifestyle. Real lifestyle, bukan fake lifestyle. Healthy lifestyle. Ya, real and healthy. Real ni maksudnya apa dia real ni? Cara back to basic balik. Apa yang diajar oleh Islam. Betul Ustaz. Masya-Allah. Right. Banyak peringatan, nasihat dan juga tazkirah. Saya rasa ini pun penting. Yang kita asyik mana tapi perut pun boleh tahan juga. Okey Ustaz, so sekarang kita dah 10.19. Saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang masih lagi stay. Dan sebenarnya kita 1 jam saja sesi ni, tapi saya rasa topik ni makin lama makin panas dan perlu dengar lagi explanation daripada Ustaz. Dan ramai juga bertanya ni. Nanti kita pick up soalan. Tapi kalau anda ada soalan ya, yang join live pada malam ini, so boleh tinggalkan soalan, nanti Ustaz akan berikan sikit pencerahan ya. Dan sebelum kita buat penutupan untuk sesi live kita pada malam ni Ustaz, boleh buat sikit kesimpulan secara umum perbincangan kita pada malam ini, iaitu tentang tauhid. Okey, secara mudah ni lah. Okey, macam mana kita nak praktis dalam kata apa, aktiviti memanah kita, yang maknanya kita nak ajar pada anak-anak kita kan, generasi muda kita. Di samping kita memang mempromosikan aktiviti memanah, tapi mereka ni adalah generasi muda Muslim kan. Jadi mereka bukan kita sarankan mereka ni hanya sekadar sihat tubuh badan, cekap memanah, tetapi dalam masa sama tauhid mereka harus juga solid kan, solid. Jadi memang asasnya kehidupan sebagai Muslim ni tauhid adalah yang asas. Jadi kalau tauhid ni tak kuat, tak kokoh, tak konkret, jadi bangunan tu boleh tumbang. Kalau mereka maknanya tauhid itu rapuh, kalau mereka ni cekap memanah pun, apa yang terjadi jika benda ni tak strong kan. Okey. Okey Ustaz, boleh buat kesimpulan? Okey, untuk anak-anak muda yang anak-anak kita ke, anak-anak muda ke, ataupun bapa-bapa muda ke tak kira, dia bila nak start nak bawa tauhid dalam kehidupan, kalau tiba-tiba nak pergi belajar sifat 20, lepas tu nak cerita pasal sifat 20, sifat ini sifat wujudiah, sifat ini sifat nafsiah, pening kepala orang semua tu. Kecuali masuk kelas yang khusus yang betul. Jadi apa yang kita buat selalunya, cara nak dekatkan mereka ni adalah mulakan dengan adab. Adab ini lebih utama dari ilmu bila ulama yang sebut. Jadi sebab apa? Sebab bila ada ilmu tapi tiada adab, memang ilmu itu bahasa simple. Ilmu tanpa adab bogel. Masuk aib lah, ilmu tu aib. Ilmu tu aib. Adab. Adab ni macam mana? Mulakan dengan adab. Bila sebelum manah kita terapkan berwuduk, mereka akan ada curious untuk tahu sebab apa kena wuduk. Dari situ mereka mula nak mengenal. Okey, selepas tu, lepas wuduk, pastikan ada minyak wangi. Pakai bawa minyak. Ini untuk lelaki saja. Untuk lelaki sahaja. Okey, untuk perempuan ni sesama mereka, biarlah sama dalam dewan mereka dan sebagainya. Baik, minyak wangi. Berwuduk, minyak wangi. Dan seterusnya, pakaian. Pakaian tu sopan. At least, cari benda yang boleh tutup kepala kita. Sebab adab.
adab menutup kepala ini maksudnya menunjukkan kita ni talibul ilmi, iaitu orang yang menuntut ilmu. Dalam memanah ni konsep dia menuntut ilmu sebenarnya. Setiap hari kalau kita manah, setiap panahan kita tu adalah pengajaran. Setiap anak panah yang terbang tu adalah pengajaran. Apa yang aku kurang hari ni? Apa yang aku dah terlepas pandang hari ni? Jadi itu gambaran dia. Jadi bila talibul ilmi ni maksudnya orang yang menuntut ilmu, mesti ada adab menutup kepala. Jadi adab dia, maksud mana pakailah cap ke, pakailah apa-apa asal menutup kepala. Mereka akan curious nak tanya sebab apa? Sebab itu adalah sunnah. Bila benda itu sunnah, berkaitan dengan Allah. Bila berkaitan dengan Allah, tauhid. Jadi seterusnya, bila manah ni, kalau boleh adakanlah kayu sugi. Saya sugi ni tak payah letak poket dalam ni, nampak tercontik, ternaik macam tu. Bukan. Taklah dalam poket, jangan bagi nampak. Kalau tidak bersugi pun at least gosok gigi dulu sebelum nak mana. Biar benda tu jadi itibak. Itibak ni ikutan. Kita nak ikut. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Bukan Rasulullah SAW buat sebelum mana, bukan. Tapi Rasulullah SAW suka bersugi. Jadi bila Rasulullah SAW suka bersugi, ni gambaran Rasulullah SAW suka bersugi ni gambar sampai saat Rasulullah SAW akhir nafas ni Rasulullah SAW minta dilembutkan sayu sugi tu. Minta pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha supaya dilembutkan sugi sebab nak bersugi. Waktu nak akhir nafas ni menunjukkan Rasulullah SAW suka bersugi. Jadi apa masalah kita nak bawa kepada anak-anak muda kita, diri kita sendiri bersugi. Tak nak bawa kayu sugi, gosok lagi gigi. Tibak. Ya Allah, aku tiada kayu sugi hari ni. Aku ada gosok gigi saja. Berus gigi. Gosok gigi. Tibak sunnah. Dapatlah juga pahala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi pahala. Tapi tak kata nampak pahala tu turun macam tu. Mudah-mudahan dapat pahala sebab niat kita tu tadi. Jadi kat situlah kita kata bagaimana nak tarik orang bagi dekat lagi dengan Islam dalam mana. Sebab saya pernah menunjukkan benda ni semua pada pemanah anak budak-budak kecil dan Muslim. Bila datang manah, dia suka. Ibu bapa dia pun rasa macam, oh, this is different. Jadi dia rasa macam benda berlainan daripada apa yang anak-anak dia ikut sebelum ni. Kita bukan nak tunjuk kelainan, kita nak tunjuk kelebihan Islam. Tak perlu, Islam tidak perlu tunjuk kelainan. Islam hanya menyatakan kelebihan supaya kelebihan itu jadi suatu benda yang ada penampakan akhlak. Jadi dari sinilah tauhid itu akan teruslah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa tauhid di Mekah dengan akhlak. Rasulullah SAW bawa tauhid di Mekah dengan akhlak. Sebelum bawa tauhid tu akhlak. Selepas bawa tauhid akhlak, Rasulullah SAW terkenal dengan akhlak. Jadi kat sinilah kita nak bawa gambaran dia dalam kehidupan kita. Jadi apa anak-anak muda kita nak belajar memanah dan sebagainya, bermulakan dengan benda-benda yang berdekatkan. Sebab apa buat macam ni? Sebab Rasulullah SAW buat. Bila dekat dengan Rasulullah SAW, simple. Siapa saja nak dekat dengan Islam, mesti bagi mereka kenal Rasulullah SAW dulu. Automatically mereka akan hendak mengenal Allah. Tapi bila kita campak mereka kenal Allah dulu, boleh. Tapi dia jadi berat. Sebab gambaran dia tu dia jadi berat. Allah ni kat mana? Macam mana rupa? Dia jadi susah. Jadi sebab tu orang bukan Islam. Ni saya cerita terutama orang bukan Islam. Macam mana nak tarik orang bukan Islam kepada Islam? Kenalkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bawa. Maka dari sinilah mereka akan mula nak mengenal jika inilah makhluk yang dicipta, dah tentu pencipta hebat. Tauhid kat situ. Ya. Jadi kat situlah gambaran dia. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya rasa conclusion tadi adalah merangkumi semua topik yang kita sembang. Tapi apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah tadi hak bukan nak kata apa. Saya rasa betul lah. Hak eksklusif bagi seorang Muslim ataupun pemanah seorang Muslim tu kena ada supaya selain daripada Muslim, maksudnya non-Muslim melihat inilah ciri-ciri ataupun kualiti yang ada pada pemanah Muslim. Betul tak Ustaz? Betul. Kalau kita tidak menunjukkan contoh tauladan yang terbaik, jadi orang tak nampak mana yang istimewanya Islam itu. Betul. Mana yang uniknya pemanah Islam itu. Betul Ustaz? Betul. Okay. Cuma saya nak tunjuk macam ni lah. Macam tadi saya terkeluar sikit gambar Qdo ni.
Kyudo. Kita pun tahu. Kalau sebut Kyudo, satu dunia tahu dia berasal daripada mana. Betul tak? Kita tak boleh claim Kyudo ni daripada negara selain daripada di Jepun. Kita tahu dia daripada Jepun. Maksudnya ahli yang praktis Kyudo ini tahu asal usulnya dan dia adalah hak eksklusif orang Jepun. Okey. Maafkan kalau saya salah, tapi saya rasa ini memang hak eksklusif. Kalau kita tanya memang from Japan kan? Betul. Kan? Dan yang praktisnya adalah samurai kan? Dan banyak lagi perbahasan pasal Aikido, tapi saya nak ceritakan adalah ya mereka memanah dan kita tahu ini Kyudo. Buso ni Kyudo. Teknik ini memang Kyudo. Jadi samalah. Kalau kita sebagai pemanah Muslim, dia ada gaya, cara, teknik dan juga adab dia tu kan. Kalau Kyudo kita tengok inilah pemanah Kyudo atau nak cari ketenangan ataupun disebut Zen ada dalam Kyudo kan. Jadi orang putih, orang barat pun datang ke Jepun nak belajar Kyudo, nak tahu step sampai mereka nak dapatkan ketenangan tu. Kan manusia mencari ketenangan. Memang ketenangan ni bukan datang daripada kekayaan, bukan daripada harta ataupun material. Sebab apa? Dia orang semua dah ada tapi inner peace tu tak ada. Ketenangan tu tak ada. Jadi masya-Allah bila kita bila saya mendengar perkongsian ustaz ini bila disebut pasal eksklusif, betul saya pun terfikir perlu ada satu kata apa hak yang memang orang lain bila lihat ini pemanah Muslim. Dan saya teringat juga tentang kita ada jemput yang lepas Ustaz Anwar daripada MAIS. Beliau ada kongsi pengalaman memanah di Turki. Jadi saya rasa bila orang belajar, bila orang yang dah belajar di Turki, memanah Turki, jadi orang bila mereka demo orang tahu ini pemanah Turki ni. Malah saya dengar Ustaz Anwar sebut kalau musuh-musuh Islam tengok gaya memanah macam ni kan. Ini tentera Turki ni. Pemanah Islam yang terbaik, yang terhebat. Kalau tengok anak pendek, anak panah pendek ni tentera Turki ni. Jadi dia ada trademark, brand dia. Jadi saya rasa betul lah pada malam ini kalau kita concern tentang tauhid dan nak memperkasakannya pada golongan muda, ada perspektifnya lah. Saya rasa benar perlu ada sistem dan kaedah yang boleh memperbaiki dan mengukuhkan lagi tauhid kita kepada Allah SWT. Bukan kita sajalah. Saya nampak Ustaz pun sebut pasal generasi muda. Generasi muda yang menentukan masa depan agama itu kan. Betul Ustaz? Betul, jati diri. Kalau kat sini saya ada share sikit. Prinsip saya ada susun prinsip dalam panahan. So kalau nampak kat sini ada 13 alif. Alright. Ada 13 alif. Okey. Ada 13 alif daripada Islam, ihsan, iman, ihsan, ikhlas, i'dad, maksud ihsas, ijtihad, itqan, i'tiraf. Itu semua ni prinsip yang kita susun, maksudnya yang saya susun lah. Maksudnya bukan ada kita kata ini ada daripada Nabi ajar ni, tidak. Kita susun berdasarkan hikmah-hikmah yang ada. Jadi kita panggil 13 alif. Jadi begitu juga dalam yang saya kata tentang sistem dalam memanah. Maksud dalam sistem dalam memanah ni, kalau kita perhati sebenarnya ini yang saya susun juga di dalam di Prestige Archery. Okey. Jadi sekejap. Okey, dah keluar, dah hilang dah pula. Okey, okey, ini sistem. Ini sistem dia. Kalau perasan, kalau dalam kelas memang ini yang saya selalu ceritalah tentang sistem dalam memanah ni apa dia. Gravity dia ada, proprioceptive response, vestibular, apa semua tu lah. Jadi output, posture. Jadi benda ni sebenarnya dalam Islam ada. Sebab apa? Dia duduk dekat solat. Benda ni ada dekat solat dan benda ni lah ada dalam memanah.
Ya. Okey, jadi itulah. Hikmah. Sikit. Betul. Okey, saya rasa yang ini nanti kita boleh kongsikan lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Kalau InsyaAllah. Ustaz ada sumber-sumber ataupun pembacaan yang Ustaz, penulisan ataupun perkongsian tentang gambar tadi, mungkin Ustaz boleh share. Tapi apapun kita akhiri perkongsian kita pada malam ini sebab kita dah terlajak sedikit. Terlajak dah. Okey, cuma yang saya nak ambil fokuskan yang terakhir ini adalah bagaimana nak menghubungi Ustaz. Jika orang Melaka ataupun orang luar. Yes, mana? First, Ustaz ada page, ada YouTube channel ataupun Okey, page boleh pergi dekat Prestige Archery Academy kat situ. Boleh kat situ ada admin Facebook mungkin page. Yang akan Facebook page, and then YouTube channel One Astrol Official to YouTube channel. Ya. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan orang boleh contact Roger, WhatsApp ataupun call. Okey, kalau nak contact, terus contact, jangan WhatsApp. Kalau tidak, jadi berjanggut lah menunggu. Saya tak sempat nak melayan WhatsApp. Jadi ada yang sempat lah, ada yang tak sempat. Kadang-kadang orang marah saya, sombong dia kata. Okey, jadi tu nombor telefon saya. Kalau nak ada apa-apa hal, call terus. Call. Jadi insyaAllah kita no problem. Ada masa kita akan cakap, ada masa, tak masa kita suruh call balik. Macam tu. Saya lebih selesa orang call kalau nak tanya apa-apa. Nombor ni boleh WhatsApp Ustaz? Boleh WhatsApp, tapi jarang saya guna untuk WhatsApp. Tapi boleh WhatsApp, jadi boleh. InsyaAllah. Jadi saya rasa kalau saudara kita daripada Indonesia ataupun daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Thailand, boleh WhatsApp nombor ini lah. InsyaAllah. Boleh berhubung dengan Ustaz dan memang Ustaz terima jemputan kan untuk anjurkan di mana ceramah dan sebagainya. Ada, insyaAllah. Bila kena dah masa. Ya. So boleh berhubung di Facebook page, di YouTube channel dan boleh WhatsApp Ustaz Wan Astrol insyaAllah. Okey Ustaz, apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama pada malam ini. Saya memang terasa libasan Ustaz. Tapi libasan yang bagus. Alhamdulillah. Dia memberikan peringatan tazkirah untuk saya juga dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada sahabat-sahabat lain yang join live pada malam ini. Okay, so kalau tak sempat join live, video ini dirakam dan insyaAllah dia akan diupload ke YouTube dan boleh lihat siar ulang ya. Ilmu ini insyaAllah akan kekal di internet dan saya harapkan dapat teruskan pada masa akan datang, share dan viral, kongsikan ilmu ini insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih dan saya nak beritahu sekali lagi, siapa yang join pada malam ini, insyaAllah saya akan PM anda personal untuk berikan hadiah. Hadiah e-book tadi ya. So Ustaz belum dapat lagi, nanti saya bagi. InsyaAllah. Sudilah menerima hadiah yang tak seberapa ini ya. InsyaAllah. Dan memang e-book ini bertujuan untuk berkongsi maklumat, informasi kepada masyarakat umum kita tentang sebelum nak membeli ataupun mendapatkan set memanah, apa yang anda perlu tahu yang basicnya lah. Okey, dan saya nak maklumkan ni Ustaz ya, sikit saja lagi. Besok kita ada juga live lagi Ustaz ya. Dan saya maklumkan pada anda semua, besok kita ada sesi live khas dan kita ada jemputan yang awesome juga. Dan kalau anda yang minat aktiviti memanah berkuda, jadi besok kita akan ada sesi live bersama dengan tetamu awesome kita iaitu Coach Syahrino. So beliau akan kongsi tentang pengalaman kuda pengalaman bermanah dan berkuda insyaAllah. Dan saya rasa ini pun topik yang menarik juga Ustaz InsyaAllah, menarik. Dan di mana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang memanah, berkuda dan juga berenang. Jadi kita ada Coach Syahrino insyaAllah. Dan insyaAllah rentetan daripada itu ada juga coach yang lain juga akan saya jemput. Jadi nantikan ya perkongsian ini. Okey, apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas salah silap
dan juga pada rakan-rakan yang join live pada malam ini. Saya mohon maaf juga atas silap ataupun terkasar bahasa. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan harap sudilah bersama lagi dengan sesi live ini insya-Allah, dan niatnya untuk berkongsi maklumat ilmu jadi saya rasa ada kemahnya PKP kita ni. Kalau tidak memang saya terfikir nak jumpa setiap individu yang awesome ni secara face to face, tapi saya rasa macam saya tak mampu nak jumpa semua orang kan. Jadi bila live PKP ni rasanya bagus juga buat online. Jadi saya rasa pergaulan dan juga perkongsian maklumat tu lebih meluas. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa juga subscribe YouTube channel Awesome Archery dan juga Facebook Awesome Archery. Jadi insya-Allah jika anda sokong dan sudi memberi subscribe dan juga like page di Awesome Archery, anda akan dapat notification video-video terbaru pada tahun ini. Jadi tahun ini memang awesome Ustaz. Kontennya akan lebih mantap insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ustaz pun nanti akan bersama InsyaAllah. untuk memantapkan lagi YouTube. InsyaAllah. Okey, baik, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.